kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan Engkau Allah yang begitu baik. 我们在天上的父，我们非常的感谢你对我们如此的好， Allah yang senantiasa menopang hidup kami. 你永远牵着我们的手， Allah yang 度过我们的 menebus 生命， kami. 你洁净我们。 Tuhan, 主啊， biarlah di tengah-tengah minggu ini kami boleh datang menghampiri Engkau. 在这个中间的这个星期，好让我们能够来到你的面前， Kami disegarkan, kami dikuatkan sekali lagi. 我们再一次被恢复， Hati kami rindu untuk mendengar Engkau bersabda kepada kami 我 Tuhan. 们的心非常的渴望听到你的话语。 Biarlah hamba-Mu dengan segala keterbatasan Tuhan pakai kami 但愿你 berdua. 的仆人以及他的有限的这个智能，能够服侍你。 Terima kasih Tuhan. 感谢主， Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. 奉靠耶稣基督的生命，我们祷告， Amin. 阿门。 Silakan duduk saudara-saudaraku. 弟兄姐妹，请坐。 Hari ini kita akan belajar dari satu tema, yaitu dari pendosa menjadi saksi. 今天晚上的主题就是从罪恶成为见证人。 Ada satu kisah nyata tentang seorang pecandu narkoba yang hidupnya hancur. 有一个真实故事，吸引毒瘾者的他的生活被毁了， Tetapi pada waktu dia mengalami Tuhan dan dia diubahkan. 但他经历了神，然后他的生活被改变。 Dia yang bernama Simon Nio. 他的名字叫西蒙尼奥。 Nah, saudara-saudaraku, Pastor Simon Nio itu adalah pendiri dari Breakthrough Missions yang pusatnya di Singapura. 他是这个创立这个突破事工的这个创办人。 Simon Nio ini menghabiskan masa kecil yang penuh tantangan. 他小时候面对许多的挑战， Jadi ayahnya meninggal ketika ia masih muda, lalu ia diasuh oleh kakek dan neneknya. 他在童年的时候，他的父亲已经去世了，被祖父母养育长大。 Ia tidak menyelesaikan pendidikan sekolah dasarnya. 他并没有完成小学的这个教育。 Dan pada usia 14 tahun dia sudah terlibat bergabung dengan kelompok secret atau secret society. 在14岁的时候，他已经参与到这个黑社会。 Dan pada usia 15 tahun sudah punya geng sendiri. 然后在15岁的时候，他已经创办自己的这个黑社会。 Pada waktu dia punya geng, dia terjun ke dalam geng, dia terlibat di dalam premanisme. 他陷入到这个帮派的世界。 Dan dia berkelahi, berdebat, dan memukul banyak orang. 在这个拜帮的世界，包含了这个街头的暴力。 Bahkan hidupnya juga terlibat ke dalam narkoba. 他也是陷入到这个毒瘾， Narkoba apapun dia sudah pernah. 什么毒品他都尝试过了。 Nah, saudara-saudaraku, antara tahun 1969 sampai 1974, Simon itu dipenjara 2 kali. 在这个期间，1969年到1974年，西蒙这个入狱2次。 Namun begitu keluar dari penjara, ia selalu tergoda lagi, kembali lagi kepada gaya hidup yang lama. 但他获释后，他继续被引诱来继续活在这个毒瘾的这个生活。 Dia pernah mencoba beberapa cara untuk melepaskan diri dari kecanduan itu. 他尝试了戒除了这个毒瘾。 Bagaimanapun dia mencoba, tetapi keinginan itu selalu kembali menghantuinya. 无论什么方法，他都试过了，但是他还是回到这个开始点。 Pada tahun 1976, seorang teman lama yang juga mantan pecandu itu datang menjenguk dia. 在1976年，同样曾经吸毒成瘾的朋友来访， Lalu saat Simon sedang menyuntik morfin, temannya hanya duduk di depannya dan melihat, menyaksikan dia. 当时西蒙正在这个注射这个毒品， Dan dia menunggu sampai Simon itu sampai selesai menikmati morfinnya itu. 这位朋友就在那里等待，等到西蒙完成这个毒品的这个过程，吸毒品这个过程。 Lalu temannya itu berkata kepada Simon, 然后这位朋友对他说 Simon, come and believe in Jesus and your life will be transformed.：“ 西蒙，来到主面前，相信他，然后你的生活肯定会被改变。” Simon datang dan percaya kepada Yesus dan hidupmu akan diubahkan. 那时刻，西蒙既然相信了，
Di tengah-tengah kekosongan hatinya itu kata-kata itu menembus ke dalam kedalaman hatinya. 在他这个空洞的心中，他的耶稣的话语触摸了他的心。 Dan Simon langsung berdoa untuk menerima Kristus. 马上西蒙祷告，然后接受了耶稣 Nah 基督。 saudara-saudaraku, bagi seorang pecandu menerima Kristus bukan berarti dia bisa melepaskan itu ya. 弟兄姐妹们，身为一个读音者，他们接受耶稣基督的时候，并不代表他已经摆脱了从这 Dan 个毒瘾。 perjuangan bagi pemulihan itu tidak mudah. Ia bahkan masih tergoda. 然后他这个康复之路并不平坦，不平坦。 Namun temannya berkata, 但是他朋友这么说 Simon, kalau kamu tidak bisa berhenti sendiri, datanglah kepada kami. 西蒙，如果你自己不能够去戒除这个毒瘾的话，也希望你能够来到跟我们这些一群朋友，我们可以帮你。 Akhirnya ia menuju ke pusat rehabilitasi yang bernama House of Hope. Dan malam itu dalam keadaan hujan deras. 然后西蒙就决定了来去这个希望之家一个康复中心。 Ia disambut hangat, dia dipenuhi dengan kasih. Dan itulah momen titik balik kehidupannya dia. 西蒙当时收到了这个热情而充满爱意。 Saudara-saudaraku, pada tahun 1977, Simon resmi dilahirkan kembali secara rohani. 在1977年，西蒙再一次正式了从生命被更改更新。 Ia terbebas dari kecanduan narkoba. 他摆脱了毒瘾， Ia terlepas dari kecanduan untuk merokok, bahkan perjudian. 他摆脱了烟瘾，他摆脱了毒瘾。 Semua masa lampaunya itu sudah dia tinggalkan. 一切的过去已经被他抛弃了， Digantikan oleh identitas baru sebagai ciptaan baru di dalam 他成 Kristus. 为一个新的他有了一个新的身份。 Seperti yang tercatat di 2 Korintus pasal 5 ayat 17. 就在克林多后书这么说， Di sana dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。 Saudara-saudaraku, setelah pemulihan rohani, Simon dan beberapa mantan pecandu tersebut mengalami pembebasan dari kecanduan. Lalu mereka mulai mendirikan Breakthrough Missions itu pada 1 Juli 1983. 西蒙改过自新过后，有了一个更新的生命过后，他与他的同胞们创立这个突破施工，在7月1号1983年。 Dan itu merupakan pusat rehabilitasi yang berbasis Injil. 这个康复中心是以这个上帝的话语成为中心。 Dan pusat rehabilitasi itu bukan cuma untuk membebaskan diri dari narkoba, tetapi juga dari semua kehidupan itu diubahkan kepada Kristus. 不只是摆脱从毒瘾，但是他们整个人的生命已经被改变。 Dan ia menekankan bahwa rehabilitasi bukan tergantung pada obat atau kekuatan manusia. 他再次强调，可以摆脱从毒瘾的话，不只是单靠药物以及人的力量， Tetapi sepenuhnya bergantung kepada Tuhan 但是 Yesus. 完完全全靠着上帝。 Ayat yang menjadi pegangan dia, 他的经文，他紧紧抓住的就是 yaitu Yohanes 8 ayat 36. 约翰福音8章36节。 Di sana dikatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. 所以天父的儿子若叫你们自由，你们就真自由了。 Saudara-saudaraku, Breakthrough Missions berkembang keluar Singapura termasuk Indonesia. 这个突破事工不只是在新加坡被创立，但是它已经扩展到其他的这个世界， Dan berkembang ke beberapa negara-negara 已 lainnya. 经扩展到各个的这个国家， Untuk menjangkau pecandu di beberapa negara itu. 来去帮助这些毒瘾者。 Saudara-saudaraku, 亲爱的弟兄姐妹们， Simon Nio mengalami transformasi melalui kehidupannya. 西蒙尼奥他自己本身经历到这个转变， Dia merupakan satu contoh nyata bahwa pengampunan dan perubahan hidup itu bisa terjadi. 他就是我们可以看到的这个活生生的例子。其实改变是可能的， Bahkan dari situasi yang paling gelap sekalipun dia bisa berubah. 所以在最黑暗中的环境中，西蒙也能够去改变。 Saudara-saudaraku, pelayanan ini berbasiskan pengalaman pribadinya dia sendiri. 这个侍奉是出于他自己本身的经历。 Ia pernah mengalami kecanduan. 他曾经就是有过这个阴影，就是他是个吸毒者。 Dia pernah kehilangan pekerjaannya.
他曾经失去了他的工作， keluarganya retak, 他的家庭破碎， kehidupannya tidak beres, 他的生活非常的乱， bahkan kesehatannya rusak. 他的身体也失去了健康。 Namun ketika ia bertemu dengan 但 Kristus, 是他见耶稣基督的时候， hidupnya dipulihkan. 他的生命被恢复了。 Bukan hanya berhenti dari narkoba, tetapi kini ia melayani sebagai seorang counselor bagi banyak anak muda agar tidak jatuh ke dalam lubang yang 他 sama. 不只是摆脱了这个毒品的这个诱惑，但是他成为了辅导员，来去帮助、去影响年轻人。 Simon Neo adalah saksi Kristus yang menunjukkan kepada orang lain bagaimana dia diubahkan. 西蒙尼奥就是我们可以看得到，就是活真正的，就是为了主的见证人。 Saudara-saudaraku, kisah hidup Simon Neo itu juga mirip dengan Paulus yang akan kita baca di dalam 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17 di malam ini. 西蒙尼奥就是跟我们所知道的保罗的生命是同样的。 Paulus juga mengaku dirinya adalah penghujat Kristus. 保罗已经承认了，他曾经去污蔑了耶稣， Dia seorang penganiaya, bahkan orang yang sangat ganas. 他虐待了人，他对人也是非常的严格。 Tetapi anugerah Kristus itu mengubah dia secara 但 total. 是上帝的慈爱完全改变了他的生命。 Malam ini saya ingin mengajak kita belajar satu hal bagaimana seorang pendosa bisa menjadi saksi Kristus. 我们今天晚上弟兄姐妹，我们一起学习，一个罪人怎么样去能够成为一个见证人。 Mari kita sama-sama bacakan ayat ini 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai 17. 我们一起读提摩太前书1章12节到17节。 Ayo kita sama-sama membacakannya 我 ya. 们一起读。 Aku mengucap syukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepada aku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi yang telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku sebagai orang yang paling berdosa ini, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah saudara-saudaraku, apa yang kita dapat pelajari dari kehidupan seorang Paulus? 弟兄姐妹们，我们从保罗身上能够学习到什么呢？ Yang pertama yang kita pelajari yaitu kasih karunia yang lebih besar daripada dosa. 第一点，我们所学习到就是上帝的恩典大于过我们的罪恶。 Dari bacaan yang kita baca tadi mengatakan bahwa Paulus berkata, aku yang tadinya adalah seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang yang ganas, tetapi aku telah dikasihani. 就是从经文上，我们逼迫人的毁慢人，然而我患蒙了怜悯，因我是不信不明白的时候而做的。 Paulus pada waktu mendapatkan perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya diubahkan. 当保罗面对神的时候，他的生命完全被改变。 Dia tidak pernah menyangkali dirinya bahwa dia adalah orang berdosa. 他从来没有否定自己，他是个罪人。 Dia sadar dirinya itu adalah orang berdosa. 他非常的清醒，他知道他是个罪人。 Tetapi dia merasakan bahwa kasih karunia Kristus itu melimpah dengan iman dan kasih dan mengubah segala hidupnya 但他 itu. 可以感受得到，就是上帝的慈爱如此充满他的生命。 Dia bukan memuja dirinya bahwa aku bisa berubah karena kemampuan aku 他不 sendiri. 只是责怪，还是自己的，是说就是这些就是我自己的本身的力量以及他的自己的技能。 Tetapi pertemuan dia dengan Kristus membawa dia untuk menyadari bahwa ini aku adalah orang berdosa. 当他面对神的时候，他承认他自己是个罪人。 Aku tidak mampu, aku ini seorang yang najis, aku ini seorang yang tidak layak. 我是个罪人，我没有这个能力。 Bahkan dia mengakui bahwa kasih Kristus itu melimpah di dalam 他 kehidupannya. 承认上帝的慈爱充满了他的生命。 Saudara-saudaraku,
Apakah 亲爱的弟 kita 兄姐 juga 妹们， seperti Paulus 我们是否像保罗一样， menyadari bahwa kita adalah orang berdosa? 我们醒悟我们自己是个罪人？ Apakah kita hidup di dalam iman dan kasih karunia Tuhan? 我们是否以信心以及上帝的慈爱生活呢？ Saudara-saudaraku, masih banyak orang yang hidup di masa 我 lalunya. 们亲爱的弟兄姐妹，许多的弟兄姐妹还是在生活在过去。 Dikatakan sebagai seorang Kristen, iya. 我们是否成为基督徒？是的。 Tetapi apakah hidupmu diubahkan? 但是我们是否我们的生命被改变？ Saudara-saudaraku, kalau kita ketemu orang yang masih merokok, kenapa kamu masih merokok? Oh ya, aku nggak bisa melepaskan rokok ini. 弟兄姐妹们，当我们看到我们的会友他们抽烟的时候，我们会问他为什么你没有去戒烟？ Ada yang mengatakan aku belum bisa melepaskan diri dari pornografi. 我还有一些的弟兄姐妹说，我没有办法去摆脱从这个看色情的这个网站。 Ada orang yang mengatakan hidupku memang begitu. 我就是这样的生活。 Ada yang mengatakan aku memang emosional, aku memang pemarah, aku memang ya begitulah kalian yang harus terima aku apa adanya. 我情绪非常不稳定，我常常愤怒，我就是这样的人。其实你们必须接受我。 Nah, saudara-saudaraku, kita harus sadar bahwa kita hidup di dalam kasih karunia Allah. 弟兄姐妹，我们必须要醒悟到，我们是活在耶稣基督里的爱。 Kita harus sadar bahwa anugerah Tuhan itu lebih besar daripada dosa kita. 我们必须清楚知道，上帝的慈爱大于过我们的罪恶。 Tetapi seringkali kita tidak mau membuang masa lalu kita tidak mau membuang dosa kita seringkali terus menggenggam dosa itu. 但是我们常常不要抛弃我们的过去，我们不要抛弃我们的罪恶，我们紧紧抓住我们的这些的我们的犯罪的这些的罪恶。 Walaupun kita mengakui kita orang percaya, tetapi hidup kita tidak pernah berubah. 我们常常承认我们是基督徒，但是我们常常不承认我们的罪恶。 Yang kedua yang kita pelajari dari kehidupan Paulus. 第二就是我们要学习保罗的生活。 Kristus datang untuk menyelamatkan. 耶稣来到这个世界就是要拯救我们。 Kristus datang untuk menyelamatkan orang berdosa. 耶稣来到这个世界就是要拯救我们罪人。 Saudara-saudaraku, saya percaya kita juga mengakui akan hal ini. 弟兄姐妹，我蛮肯定，就是你们肯定同意。 Kita juga mengatakan take granted bahwa kita akan diselamatkan. 我们也常常就是相信我们肯定会被拯救， Tetapi kita masih menikmati di dalam keberdosaan kita. 但是我们常常在罪恶中继续享受犯罪。 Kita tidak mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada 我 Tuhan. 们不愿意交托我们生命到耶稣基督。 Kita satu sisi menerima, tetapi menerima anugerah itu, kenyataan anugerah itu ada. Tetapi satu sisi kita masih mengatakan anugerah itu nanti aja deh. Itu untuk kedepannya kalau pada waktu aku mau meninggal. 一方面我们继续享受上帝的恩典，另一方面我们拖延这些恩典、这些祝福。我们常常说待会儿。 Paulus di ayat ke-15 di sana dia katakan, 保罗在第15节这么说： perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. 这话是可信的。 Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. 在罪人当中，我是罪魁。 Nah, saudara-saudaraku, kita nggak sadar kalau kita ini adalah orang berdosa. 弟兄姐妹们，我们没有发现，其实我们是罪人。 Kita merasa bahwa kita hebat karena kita punya ini dan itu. 我们觉得我们自己很厉害，因为我们拥有了这个，我们拥有了那个。 Kita merasa bahwa kita pintar karena kita bisa berpikir banyak, kita bisa melakukan banyak hal. 我们觉得我们非常的聪明，因为我们能够想象许多的东西。 Tetapi Paulus tidak pernah menulis bahwa iya kembali lagi, aku dulunya orang yang begituan, aku dulunya orang yang mampu melakukan banyak hal. 但是保罗并没有这么说，他以前可以做这个，他可以想到这些东西。 Tetapi yang paling dasar yang dia basic, yang dia lakukan yaitu aku orang yang berdosa. 但是保罗最基本的想法就是我是个罪人， Di antara mereka akulah yang paling berdosa. 在罪人当中我是罪魁。 Saudara-saudaraku, 亲爱的弟兄姐妹们， kita seringkali kalau melihat orang berdosa kita mudah banget menunjuk orang itu berdosa lu, salah kamu, udah tidak hidup benar. 我们常常在看到别人犯罪的时候，我们就判他说：“哦，你有罪，你生活不洁净。” Lalu kita seakan-akan merasa bahwa kita ini lebih hebat dari orang lain, kita ini lebih kudus daripada orang lain. 反而就是我们自己本身觉得我们是非常的圣洁。 Paulus tidak.
保罗并没有这么做。 Paulus mengenal dirinya sendiri, Paulus sadar dirinya sendiri. 保罗非常认识他自己本身是个罪人，他非常的醒悟，他是个罪人。 Dia tahu misi Yesus sangat jelas sekali, bukan untuk orang benar, tetapi untuk orang 他 berdosa. 知道耶稣的任务不是为了义人，但是为了罪人。 Dan Paulus di sana mengatakan dia yang paling berdosa, tetapi justru dialah yang diselamatkan. 保罗这么说，在罪人当中我是罪魁，但是在罪人当中我被拯救了。 Saudara-saudara, keselamatan bukan soal seberapa baik kita. 拯救并不代表说我们是如何多好， Keselamatan bukan soal seberapa hebat kita. 拯救并不代表说我们是多么的厉害， Keselamatan itu bukan soal seberapa punya posisi tinggi kita. 拯救并不代表说我们地位有多高， Tetapi soal kasih Kristus yang mau menyelamatkan kita. 但是重要就是在上帝的慈爱在我们身上。 Saudara-saudaraku, malam ini kita bersyukur kalau Yesus tidak datang, ini kita adalah orang binasa. 亲爱的弟兄姐妹们，我们非常的感谢。如果耶稣基督没有来的话，我们肯定灭亡。 Tetapi bersyukur karena kasih-Nya lah kita diselamatkan. 但是我们非常的感恩，因为他的慈爱拯救了我们。 Saudara-saudaraku, kita tidak bisa membanggakan, kita tidak dapat membanggakan diri kita sendiri. 弟兄姐妹们，我们不可以高傲我们自己， Karena kita semua adalah orang-orang yang berdosa. 因为我们每一个人都是罪人。 Dan kita harus sadar dan mengakui akan hal 我 itu. 们要知道，我们要去承认这一点， Itulah yang diakui oleh Paulus. 这就是保罗所承 Di 认的。 antara orang-orang ini, akulah yang paling berdosa. 在众人当中，我是罪魁， Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. 但是神永远没有离开了他， Mengubah hidupnya. 但是神改变了他的生命。 Saudara-saudaraku, yang ketiga yang kita pelajari. 弟兄姐妹们，第三点我们所可以学习到的是， Hidup yang diubahkan menjadi kesaksian. 转化的人生就是可以成为见证人。 Paulus berkata, tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Di ayat 16 sampai 17. 保罗这么说：“我蒙了怜悯，是因耶稣基督要在我这罪魁身上显明他一切的忍耐，给后来信他得永生的人做榜样。 Yeah. 但愿尊贵荣耀归于那不能撬坏、不能看见永世的君王、独一的神，直到永永远远。” Paulus mengatakan Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya kepada aku. 保罗就这样的显明说，上帝这么无限的忍耐， Dan mengubah kehidupannya sekali lagi. 来转化他的人生。 Jadi pertemuan dia dengan Kristus itu membawa satu pertobatan yang luar 保 biasa 罗对 sekali. 保罗跟神的对面改变了他的人生。 Saudara-saudaraku, kita yang mengakui kita anak Tuhan. 我们常常承认我们是上帝的 Kita 孩 katakan 子， kita bertobat. 我们是否悔改了呢？ Tetapi apakah hidup kita 我 diubahkan? 们的生活是否被转化了呢？ Ataukah kita masih menikmati apa yang semua keburukan-keburukan di dalam kehidupan ini? 我们是否在恶劣中，我们的最终我们享受？ Hidup Paulus itu menjadi satu contoh nyata kasih Kristus kepada banyak 保 orang. 罗的生命成为我们活生生的例子。 Pada waktu dia mendirikan gereja, dia tidak pernah mengandalkan dirinya 当他 sendiri. 创立教会的时候，他永远没有荣耀他自己。 Dia tidak mengatakan ini kemampuanku, ini kepintaranku. 我能够创立这个教会，都是因为我， Tetapi karena belas kasihan Tuhan, dia boleh 是 hidup 因为 sampai hari 上 ini. 帝的恩赐、上帝的恩典，我能够建立这间教会。 Dan dia juga katakan, aku ini dari musuh Kristus, tetapi aku jadi rasul Kristus. 保罗也曾经这么说：我曾经是上帝的敌人，但是现在我成为上帝的使徒。 Saudara-saudaraku, dalam kehidupan Paulus kita melihat, menyaksikan bahwa dia tidak pernah mengungkit semua kebaikan dia, kehebatan dia, kekuatan dia di masa sebelum dia bertemu dengan Kristus. 弟兄姐妹们，保罗从来没有去去炫耀他的成就， Malah yang dia tunjukkan adalah反而 karena Kristus mengasihani aku, dia kasih aku second chance. Dan aku melakukan itu untuk Tuhan. 反而保罗彰显的就是上帝再次给他第二个的机会，上帝怜悯他。 Saudara-saudaraku, 亲爱的弟兄姐妹们， kesaksian terbesar dalam hidup kita itu adalah hidup yang berubah. 我们生命当中最大的见证就是我们的生命被转化了。
Yang paling ditakutkan adalah orang Kristen yang tidak pernah mengalami perubahan di dalam hidupnya itu. 其实最危险的基督徒就是他们的生命从来没有被改变。 Tuhan kasih kesempatan kita untuk bertobat. 神给我们机会，让我们悔改。 Tuhan mengubah kehidupan kita. 神改变了我们的生命， Tetapi kita seringkali memilih untuk terus hidup di masa yang lalu. 但是我们常常愿意活在过去。 Nah saudara-saudaraku, 亲爱的弟兄姐妹们， dunia menunggu melihat apa yang kita lakukan. 世界等待着看着我们所要行的是什么。 Dunia melihat bukan dari mulut kita. 世界旁观者看的不只是在我们的言语上， Dunia melihat apa yang kita lakukan di dalam kehidupan 他们 kita 所看的就 sehari-hari. 是我们的这个言行举止。 Apakah kita sudah menjadi kesaksian yang baik di 我 rumah 们是 tangga 否成 kita? 为一个好的见证人？ Apakah kita sudah menjadi satu kesaksian yang baik di kantor? 我们是否成为在办公室里面成为一个好的见证人？ Apakah kita sudah menjadi satu saksi hidup di lingkungan kita? 我们在我们的周围环境，我们是否成为一个好的见证人？ Apakah kita sudah jadi kesaksian yang nyata bagi Kristus? 我们是否成为真正实的见证人？ Saudara-saudaraku, 亲爱的弟兄姐妹们， pada waktu Anda berkumpul dengan teman-teman, pada waktu Anda berkumpul dengan 当 teman-teman, 我们和朋友聚在一起的时候， apakah Anda menjadi pembawa damai? 我们是否带着和平聚会？ Apakah Anda membawa sukacita? 我们是否带着喜乐一起聚 Ataukah 会？ orang mengatakan, ayo jangan ya dekat-dekat dengan dia ya. 还是朋友们说，哎呀，我们不要跟他一起吧？ Aduh si perusuh itu datang ya. 哎呀，我不要跟他见面。 Aduh si tukang ngomel itu datang 还 ya. 有那个常常骂人来了。 Nah saudara-saudaraku, kita katakan kita bertemu dengan Kristus. 亲爱的弟兄姐妹，我们常常说我们与神见面， Tapi apakah kita diubahkan? 但是我们是否被改变？ Kita katakan kita hidup baru, tetapi apakah hidup kita betul-betul sudah berubah? 我们常常说我们的生命更新了，但是我们是否真正去行它？ Simonio, 西蒙尼奥 dia bertobat. 他悔改了， Tetapi bukan dengan cara yang mudah. 但是并不容易。 Dia dibentuk, 他被塑造， dia diawasin, dia dijaga, 他被兼顾， dia ditemenin oleh teman-teman yang di sana itu. 他还有一群朋友维护着他， Dan dia menang. 他胜过了。 Ini merupakan kesaksian hidup bagaimana seorang pendosa itu menjadi saksi Kristus yang kemana-mana memuliakan Tuhan. 这就是一个实实在在的一个怎么样从一个罪人成为一个见证人，为了耶稣基督。 Saudara-saudaraku, kisah Paulus mengingatkan kita, 弟兄姐妹们， kasih karunia Allah lebih besar dari dosa. 上帝的慈爱大于过我们的罪恶。 Kristus datang untuk menyelamatkan kita sebagai orang berdosa. 耶稣来就是拯救我们罪人， Tetapi bukan untuk menikmati dosa kita, tetapi untuk diubahkan menjadi saksi yang hidup. 不是在罪恶当中享受，但是要转化我们的生命。 Saudara-saudaraku, itulah yang terpenting di dalam kehidupan kita. 弟兄姐妹们，请记住，这才是最重要的。 Kita semua adalah orang berdosa. 我们每一个人都是罪人， Kita semua adalah orang yang sama. 我们都是同类的， Kita tidak mungkin bisa menyelamatkan diri 我 sendiri. 们不可能自己拯救自己。 Kita hidup di dalam anugerah Tuhan. 我们生活是因为神赐予他的慈爱在我们生命中。 Tetapi apakah kita diubahkan menjadi saksi Kristus? 但是我们是否因为上帝的见证而被改变？ Apakah hidup kita untuk memuji Tuhan, untuk bagi Raja segala zaman, hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya kepada Tuhan? 我们是否我们的生活全部归于他？ Hidup kita setiap hari harus memuliakan Allah. 我们要记住，我们每一天生活都是要荣耀我们的神。 Saudara-saudaraku, 亲爱的弟兄姐妹们， kita sudah ditebus. 我们已经被赦免了， Kita sudah menerima anugerah 我 Tuhan. 们已经接受上帝的恩典。 Kita hidup di dalam gereja yang membentuk kita. 我们非常的幸运，我们能够活在一个能够塑造我们的教会。 Setiap minggu kita datang ibadah kepada 我 Tuhan. 们每一逢星期天，我们能够参加崇拜， Kita bertemu dengan Tuhan. 我们能够与神见面。 Tetapi apakah kita sudah diubahkan? 但是我们是否被转化了呢？ Apakah hidup kita sudah terbuka untuk Tuhan ubah? 我们是否愿意展开我们的心，接受神改变我们的生命？ KTP Kristen, tetapi hidup kita apakah sudah menunjukkan kekristenan kita? 身份证上说我们是基督徒，但是我们是否真的走
上帝的路。 Apa yang bisa kita lakukan? 我们能够做什么呢？ Malam ini saya ingin mengajak kita berdoa. Mari Jing- kita serahkan masa lalu kita itu kepada Kristus. 今天晚上，让我们学习祷告，我们如何抛弃我们的过去，我们交托在主的手中， Mari kita bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan 为 sudah 平 berikan 安 buat kita. 为上帝赐的平安，我们感恩。 Mari kita minta hidup kita itu menjadi saksi nyata 我们 untuk 也恳 kemuliaan Tuhan. 我们也恳求主，但愿我们的生命能够成为真正实实的见证。 Nah saudara-saudaraku, 亲爱的弟兄姐妹们， biarlah ini menjadi doa kita di malam ini. 但愿今天晚上的话语能够成为我们的祷告， Mari kita sama-sama berdoa. 让我们一起祷告。 Tuhan, kami bersyukur karena Engkau Allah yang menyelamatkan kami. 亲爱的天父，我们非常的感恩，因为你拯救了我们。 Tuhan, kami bersyukur karena Engkau memilih kami. 主啊，我们非常的感恩，因为你拣选了我们， Bukan karena kepintaran kami, 不是我们聪明智慧，不是我们聪明伶俐， bukan karena kehebatan kami, 不是我们有多么的能力， bukan karena kami lebih hebat daripada orang lain, 不是我们比别人厉害， tetapi Engkau menatap kepada kami dan Engkau memilih kami. 但是当你的眼睛设放在我们身上，你拣选了我们， Kami bersyukur Tuhan karena kami boleh menerima anugerah-Mu 我 ini. 们感恩主，因为我们能够接受你的恩典。 Tuhan, namun seringkali kami masih hidup di masa lalu 但 kami. 是主啊，我们常常愿意活在过去， Kami hidup di tengah-tengah kebiasaan kami. 但是我们常常愿意我们活在我们舒适的这个环境 Kami 当 bilang 中。 kami bertobat, 主啊，我们悔改， tapi karakter-karakter lama itu tidak kami ubah. 但是我们旧的品格，我们没有去改变它。 Seringkali kami ikut pemuritan, tetapi hidup kami juga tidak 我 berubah. 们常常参加小组，但是我们的生命并没有改变。 Tuhan tolong kami. 主，求你帮助我们， Kami mau berubah. 我们 Tuhan. 愿意改变。 Engkau menunjukkan kepada kami Simon yang berubah. 主啊，你显示给我们西蒙尼尔已经改变了， Engkau menunjukkan Paulus berubah. 你彰显保罗也是改变了。 Tuhan pakai kami semuanya juga. 主啊，我们恳求你，你使用我们每一个人， Untuk menjadi saksi Kristus di zaman yang serba jahat ini 好 Tuhan. 让在这个恶劣的这个世代，我们能够成为你的见证人。 Sehingga kemanapun kami pergi kami memuliakan namamu. 无论我们去哪里，我们能够继续的荣耀你的圣名。 Kemanapun kami pergi kami menunjukkan bahwa kami ini adalah anak Tuhan. 无论我们去哪里，我们能够彰显我们是你的孩子。 Tuhan, kalau selama ini kami belum mampu, Tuhan ampuni kami. 主啊，如果这么一来，我们没有这个能力，求你赦免我们。 Biarlah kami boleh belajar untuk lebih taat, lebih setia kepada-Mu. 主啊，好让我们能够学习，我们能够可以更忠心的，我们能够去服侍你。 Biarlah kami semua yang sudah ditebus ini, 但愿我们被你赦免的， kami boleh menjalani hidup yang betul-betul berarti di hadapan-Mu 我 Tuhan. 们能够走你那喜悦的路。 Sehingga seperti Paulus dan Simon yang diubahkan dan mengubah dunia ini. 就像保罗和西蒙被改变，他们也是改变了这个世界。 Biarlah kami juga diubahkan sehingga kami boleh menjadi saksi hidup di tengah-tengah keluarga 但愿我 kami. 们能够被你改变，我们能够成为在我们环境当中周边成为见证人， Di lingkungan kerja kami. 在我们的职场上， Di tengah-tengah orang-orang yang kami kasih. 在我们所喜爱、我们所爱的、我们所喜欢的身边人， Kami menunjukkan 我们能够彰显 sikap sebagai seorang Kristen yang sudah diubahkan. 我们怎么样可以彰显被悔改，我们可以被转化的基督徒。 Terima kasih Tuhan. 感谢主， Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. 奉靠耶稣基督的生命，我们祷告， Amin. 阿门。